Freemason KL lah, Selangor. Tapi itu kecil kan? Kecil. Tapi yang ini kita masuk. Oh, masuk. Dia masuk tu, geruk-geruk keluar. Dia bergolek, dia naik sampai ke belakang. Ini bukan cerita tipu tau. Dia bawa masuk. Kita masuk ke dalam bunyi. Ada dia pergi ke guna ledang tu. Dia baring dengan kita. Hi guys, welcome back dekat GVV Lifestyle Podcast Studio. Hari ni bersama Mel, kita ada Abang Hafiz, which is seorang wartawan from Mastika. Welcome Abang. Okay. Terima kasih. Terima kasih GVV sebab menjemput saya datang. Sama-sama. Okay. Hari ni orang nak tahu you punya background lah. Basically Abang as a Mastika tu as a journalist sahaja ataupun ada certain job scope yang Abang masuk buat sekali? Okay, di Mastika ni kita saya sebagai wartawan lah, jurnalis, tapi dalam masa yang sama kita pun ambil gambar, cari source, sumber story dan pergi interview, buat story. Jadi dalam Mastika ni kita boleh katakan kita fotojurnalis lah. Kita ambil gambar, buat cerita dan cari source semualah, macam tu lah. Okay. So boleh Abang cerita sikit background Abang macam mana? Abang asal dari mana? Okay, saya memang jurnalis lagi ke? Oh, sekarang saya dah tak adalah bekerja dengan mana-mana, cuma freelance lah sekarang. Jadi saya asal memang asal Kuala Lumpur lah, asal KL. KL lah. Lahir di Jalan Ipoh, lepas tu menetap di Kepong sampailah sekarang. Jadi terlibat dalam bidang kewartawanan ni sebenarnya daripada ayah sendiri pun dulu wartawan. Ayah dulu wartawan di Utusan dan ayah dulu pun editor Mastika. Jadi saya ni terlibat daripada umur 21 rasanya, masa tu dah start kerja di harian bahagian hiburan, dan kemudian saya watan tutup, kita berpindah beberapa majalah, magazin, sehinggalah di Utusan, di Mastika akhirnya. Sebelum di Mastika saya bekerja dengan majalah Al-Islam, ada majalah ada satu majalah baru lagi saya lupa nama dia. Lepas tu dan lastnya Mastika lah. Berakhir dengan Mastika lah, lepas tu terus retire and then buat freelance. Lepas tu tak retire, saya berpindah. Berpindah ke Media UMNO Malaysia. Masa tu kita dah kepada politik lah pula. Masa tu, tapi cuma selepas tu baru saya buat freelance lah. Okay, faham. Orang cakap ubah angin. Ubah angin, betul. Ubah angin. Okay, kita proceed ke soalan pertama lah kan. Cerita pengalaman Abang sebagai wartawan tu daripada awal sampai Abang retire, maksudnya jadi freelance sekarang lah kan. Abang cakap Abang daripada Utusan, ikut ayah semua tu, sampailah jadi yang sekarang. Pengalaman saya kerja wartawan ni, kira saya pernah bekerja dalam dalam penerbitan akhbar harian, majalah dan juga online. Ada beza ke? Ada beza. Dia ada beza online lah. Dan dulu kalau percetakan ni, tapi zaman dulu kita kena balik ketuk, kena buat nak tunggu dia cetak semualah. Dulu percetakan lah. Kalau majalah dia lain pula, majalah sebulan sekali. Dia punya orang kata kerja tu, tekanan kerja tu sebulan sekali lah. Tapi kalau daily surat khabar ni hari-hari. Hari-hari story, dua story. Balik terus ketuk. Nanti bos tengok. Dia kadang-kadang kalau di Utusan, masa bekerja di Utusan Malaysia tu, hari-hari kan, majalah harian, surat khabar harian. Jadi kita sehari tu mungkin 2 assignment, 3 assignment. Itu kena set dalam masa satu hari, maksudnya satu hari lah. Masuk office pukul 9, balik pukul 6 tu kena settle. Dia wartawan ni dia tak tertakluk sangat masuk office 9 balik 6 tu tak ada. Dia kadang-kadang masuk 9 balik pukul 11. Kadang-kadang pukul 11 masuk balik. Dia tak tertakluk sangat lah. Dia bukan macam style kerja admin bukan ke. Office hour lah, bukan. basically. Okay, faham. Jadi kadang-kadang kita ada shift malam. Jadi wartawan ni dia punya kelebihan dia bila kita boleh dapat scoop. Hits lah. Kita dapat satu story, orang lain tak dapat. Kira macam mana kau dapat
Story tu macam you Daripada pergi cari ke ataupun ada setengah nasib terjumpa. okey. Ada setengah dia akan pakai sos. Maknanya kita ada sumber-sumber tertentu kan. Macam contoh kalau kita buat wartawan jenayah. Dia ada sos-sos tertentu yang boleh kadang-kadang bagi kita satu story yang kita boleh dapat dulu benda tu, paper lain tak dapat. Itu maknanya kita scope lah yang lain. Jadi dekat situlah kita, orang kata seorang wartawan tu boleh mencipta nama lah. Dengan isu-isu, kadang-kadang dia orang bangkitkan isu-isu untuk kebaikan negara, untuk kebaikan masyarakat, isu-isu masyarakat. Jadi benda-benda macam tu menjadi peranan dalam kewartawanan ni lah dia punya, selain daripada kita buat cerita ni kan. Jadi itu untuk macam selalunya akhbar harian lah tu. So dulu abang guna macam mana? Outsource ke, in-source ke, abang cari sendiri? Semua sos. Semua sos. Apa yang ada sos semua kita pakai. Semua kau okey. Okey. Apa momen-momen happy abang sebagai wartawan? Maksudnya sepanjang abang, tak kira lah daripada Mastika ke apa ke kan? Dia banyaklah momen happy ni banyaklah, tapi so orang cakap jadi wartawan ni bahaya kan? Kadang-kadang kena attack. so far di Malaysia masih lagi selamat lah. Kalau macam di Filipina semua ni diorang tembak-tembak wartawan kan. Tapi di Malaysia masih lagi alhamdulillah tak sampai macam tu. Wartawan pun tak payah nak bawa pistol. Kan, jadi dia masih terkawal lah. Cuma kita dalam kewartawanan ni, apa yang buat seorang wartawan tu ataupun penulis tu gembira, mungkin antara isu-isu yang dia bawa tu, contoh memberi kebaikan kepada masyarakat. Jadi bila dia appreciate lah. dia bukan appreciate, dia boleh macam membantu. Macam contoh benda ni satu sistem ni yang tak berapa nak betul sangat, jadi kita buat satu artikel nilai sistem tu betul kan ini. Jadi benda tu diterima dan di apply dalam pentadbiran contoh negara kan. Jadi benda-benda macam tu menjadi satu, kita rasa puas lah dengan sebangga puas lah dengan apa yang kita buat tu. Jadi dia bukan nak nama sangat. Bukan semua wartawan pun terkenal. Jadi ada yang terkenal, ada yang tak terkenal. Jadi tapi yang tak terkenal tu pun kita tak tahu, tak dia memang ada sumbangan tertentu yang dia buat. Tapi dia tak berapa terkenal pasal dia pun tak nak terkenal sangat. Macam tu lah. Ada setengah memang nak terkenal. Kita panggil loki. Kan. Macam tu lah. Jadi kalau macam di Mastika ni, Mastika, masa saya bekerja di Mastika, jualan Mastika tu antara majalah, boleh katakan majalah yang tertinggi di Malaysia lah. Dia jual masa tu satu bulan dekat 350,000 naskah. Dia lebih kurang range tu lah. Dan dia dibaca kurang-kurangnya 1 ke 1.5 juta pembaca lah. Tapi time tu dah masuk skop yang seram ke? Masa tu dia dah beralih daripada skop seram kepada skop sosial. Ya betul-betul lifestyle tu kan. Daripada sosial, daripada benda-benda mengarut yang budak-budak ni buat. Kita highlight kan dia sosial lah. Daripada peralihan daripada cerita-cerita seram kepada sosial. Dulu Mastika ni dia asalnya majalah besar, dan majalah dia tu majalah akademik. Education. Saya tengok dulu education. Jadi bila education tu orang kita tak tahulah, tapi kadang-kadang orang kita ni satulah, majalah education ni tak berapa nak dapat sambutan. Jadi lama-lama Mastika ni tak boleh ditutup pasal dia merupakan antara dua benda teras utusan Melayu ni. Dulu Mastika dan Utusan Zaman, Utusan Melayu, dua paper dan majalah. Jadi bila Mastika ni dia punya circulation ni, makna penjualan dia dah drop. Jadi dia orang bincang, dia orang buka konsep baru, kecil dan cerita misteri. Bila cerita misteri ni dia meletup sampai 300,000. Jadi mana orang kita memang suka cerita tu. Itu masalah juga tu. Tapi itulah dia, tak apalah kan. Tapi memang suka cerita tu. Bila Mastika berubah konsep kepada cerita tu, memang dia meletup-letup. Masa masuk cerita tu abang dah? Abang belum lagi. Belum lagi. Tapi abang masuk tu masa ketika cerita hantu tu, editor dia tak silap arwah Abang Munir. So masa abang masuk ke Mastika tu, arwah Abang Munir ni dia dah nak retired dan dia digantikan oleh pengarah Mastika Zulkarnain Zakaria. Jadi Zulkarnain ni dia bawa Mastika tu ada misteri, ada cerita-cerita hantu,
tapi lebih banyak kepada sosial. Kepada menegur kadang-kadang apa pemikiran masyarakat. Apa tu budaya-budaya yang kita adaptasi budaya barat, contoh bukan black metal dan dulu jadi ada kecoh sikit budaya black metal. Sekarang pun kecoh. Kami pun pernah geng-geng Zulkarnain dulu buat cerita black metal pernah kena keliling dengan geng-geng black metal ni. Jadi benda-benda macam itulah. Jadi saya berada di situlah sampailah ke saya berhenti. Makna Mastika ada misteri tapi lebih kepada social punya topik lah. Bila abang join Mastika tu? Semua orang nak tahu. Itu tahun 2002 rasanya kot. 2002. Abang sekarang umur berapa? 48. 48. Lama. 2002 lah macam tu. Lepas tu berhenti, tak ingat bila berhenti. Tak ingat bila, tak apa bang. Lepas tu kalau ada momen yang, of course lah, as a journalist mesti ada momen-momen sedih dia. Okey. Sedih tu, nak kata sedih sangat tak ada, cuma ada satu cerita lah. Saya buat isu kes, sebenarnya benda ni kes mahkamah, tapi saya buat isu seorang bapa ni, dia meluahkan perasaan anak dia ni dilarikan, kahwin lari. Jadi tapi ni kat Mastika lah. Ya, dekat Mastika. Benda ni dah keluar semua. Jadi dia kahwin lari, bapa dia boleh nampak. Jadi pertikaian di mahkamah lah benda ni. Jadi bila dia bercerita tu kepada saya tu, saya bila kita menulis cerita tu balik, saya buat tajuk dia Diary Seorang Ayah. Jadi bila saya bercerita balik tentang, bila kita menulis tentang benda tu, kita sebab, kita sendiri sebab dan meleleh mata pasal memang cerita tu sedih. Kita menulis tu kita rasa sedih dan orang kata nak meleleh mata lah pasal memang sedih lah, cerita dia tu sedih. Kita nak menulis lagi, nak bawa lagi dia macam Diary Seorang Ayah ni, kita buat macam monolog lah, macam anakku tahukah dulu macam ni. Maknanya cerita tu macam satu memoir. Kita kena masuk dalam diri dia tu, kita pun sedih sekali. Dan masa tu bagi kat bos abang baca pun dia pun sedih. Ada lah, abang kan kena develop, buat tulis kan, kena Betul, develop tulis, karakter sekali kan. Maksudnya pernah tak abang rasa macam dah ni bukan diri aku dah, tak macam ada, penat lah. Kita sedar diri. Maksudnya sampai abang menulis tu, sampai abang rasa tak sedar yang sebenarnya abang tengah tulis pasal orang lain, tapi tak ada, tapi kita tak ada lah, kita tak pernah, itu dah macam dah psycho kan. Rasa macam tak jadi ada. psycho pula. Tak ada lagi. Setakat ni tak ada lah. Cuma bila kita cerita tentang benda-benda tu, terutama bab-bab yang sedih ni lah, bab-bab kes pembunuhan dalam Mastika ni, dia cerita, dia bentuk dia macam separuh cerpen tau. Dia orang dia panggil penulisan kreatif. Dia bukan penulisan berita yang straightforward. Betul. Satu kerajaan hari ini mengumumkan sekian, bukan macam tu. Dia cerita dia lebih kepada kreatif, cerita macam novel kan. Jadi bila kita baca dan kita menulis, kita kena menghayati apa yang kita tulis tu supaya orang lain baca, dia akan menghayati. Dia akan terasa. Bila kita kata kita tikam perut, orang tu tikam perut contoh, ataupun orang tu jatuh, dia terasa sakit tu macam mana. Dia dapat bayangkan sakit tu. Saya baca novel juga, saya faham. Jadi macam tu lah yang masih, sebab tu kadang-kadang Mastika ni bila nak buat story dia, macam kita buat contoh di utusan Akhbar Utusan Malaysia, kita buat story news lah kan. News dalam setengah jam boleh siap. Tapi Mastika ni kadang-kadang ambil 1 hari, 2 hari. Ada yang kalau jam kepala otak tu blur, memang sampai 3 hari, 4 hari. Dia makan masa juga. Lepas tu kalau jam macam tu tak ada posting lah? Maksudnya tak ada? Tak ada, dia sebulan sekali. Dia majalah tu sebulan sekali. Kata kalau kita kena buat hari-hari? Paper hari-hari. Kalau kata majalah kita kena buat 5 story, kita bajet lah. Kan? Dia ada deadline, dia akan bagi deadline. Kata setiap bulan 20 kena submit. Jadi before 20 tu kita kena siap lah apa assignment yang dia bagi kat kita. Jadi kita ada masa yang panjang lah untuk menulis tu, sebab kita nak create idea. Pembaca tu baca, dia masuk dalam tulisan kita tu kan. Macam tu. Kalau kita gambarkan sedih lah dia. Kalau kita gambarkan marah, dia akan marah bila baca tulisan kita. Bila kelakar, dia akan ketawa. Dia tak ada bila marah dia jadi ketawa, bila kelakar dia jadi marah. Tu dia jadi tak betul lah tu.
Maknanya bila Betul kita lah. tulis kelakar, pembaca pula baca marah. Lain lah tu. lain Dia lah. mesti dia bawa benda tu lah. Jadi Satu direction. hmm. Apa benda ni? Sekejap. Abang sebagai wartawan kan, apa benda yang attract abang nak jadi wartawan sampai, apa benda yang buat wartawan ni abang aku nak jadi wartawan lah. Selain abang kata abang ikut ayah tadi kan. Dia macam ni lah. Saya sebenarnya wartawan ni memanglah ayah saya wartawan. Saya tak terfikir pun nak jadi wartawan. Tak terfikir pun nak duduk dalam kerja wartawan ni pasal Macam abang belajar bidang kewartawanan ke tak kan? Saya menulis ni memang boleh menulis. Bahasa Malaysia tu memang alhamdulillah nak kata bagus sangat tak, tapi memang kalau kreatif penulisan ni memang saya alhamdulillah lah, memang macam ada darah tu lah, mungkin daripada orang tua kan. Tapi daripada segi tu pun dia train saya tu pun dulu masa kecil. Saya darjah 2, darjah 3 ni kita pergi sekolah, dia tinggal seorang-seorang. Maknanya saya sekolah tengah hari, jadi tiap-tiap pagi ayah akan bagi satu novel kanak-kanak. Saya akan habiskan satu hari tu. Tiap-tiap hari saya baca novel. Sampaikan sekolah rendah pun saya punya karangan jadi karangan yang antara terbaik dalam kelas lah. Jadi dia berbeza sebab kita dah baca novel tu hari-hari. Cara kita bernulis tu dah terikut-ikut dengan novel. Itu dia punya orang tua ayah train lah macam tu. Jadi buku memang banyak lah kat rumah. Buku memang saya membaca lah. Jadi wartawan ni dia memang kena banyak membaca lah. Supaya dia ada banyak benda yang kita nak masukkan kan. Jadi lepas tu saya kerja lain dulu. Last kali bapak saya, arwah orang tua saya bawa ke hariawatan. Dia kata saya tiba-tiba tergerak nak jadi wartawan lah. Dia kata okey jom bawa pergi hariawatan. Ketua pengarah masa tu pun kawan orang tua juga. Jadi sembang-sembang dan saya duduk di departmen hiburan lah. Jadi muda training dia wartawan hiburan lah. Jadi masa tu dengan wartawan, dengan siapa bos saya tu Abang Fauzi, ada beberapa nama termasuk arwah Rudi Imran. Dia penulis lirik lelaki teragung ke apa tu yang Dayang Menara. Rudi tu. Satu batch lah tu masa tu. Dia dulu, lepas tu ada Teguh Khalida, Kuzi ada. Jadi batch masa tu kita orang antara satu batch lah yang dia orang masuk awal lah, saya masuk lewat sikit. Tapi kami bergerak sama dalam Jabatan Hiburan, Departemen Hiburan tu bersama dengan arwah Abang Fuzi. Masa tu bos kita orang lah, dia editor hiburan lah dalam hariawatan masa tu. So abang basically abang masuk jadi jurnalis sebab abang yakin, abang tahu abang ada skill mengarang tu lah maksudnya kan. Kita tahu kita boleh menulis, tapi bila kita masuk mula-mula tu pun kita tak tahu macam mana konsep penulisan akhbar apa benda semua tu kan. Jadi dia orang editor main peranan lah untuk develop kita punya penulisan tu kan. Walaupun kita tahu menulis lah, tapi dia akan develop penulisan kita tu. Lama-lama kita belajar lah daripada pengalaman tu. Betul. Faham. Okey. So Mas Tikal start dengan education, lepas tu dia start misteri seram, lepas tu beralih saya tahu tulisan Jawi. Jawi tu tulisan Jawi. Jawi, lepas tu dia back to hal-hal isu semasa dengan politik, betul? Ya. Okay, so itu saya ada buat research pasal abang juga lah. Abang ada cerita pasal kisah-kisah misteri yang abang pernah buat maksudnya. Boleh abang ceritakan kan? Ada kisah misteri tu ada, kita pergi misteri ni ada banyak lah kan, story kan. Saya kerja dekat 6 tahun kat situ. Jadi ada satu kisah ni yang bagi saya depan mata kita tengok. Betul-betul. Betul-betul depan mata. Okay. Di Terengganu lah kisah ni. Abang tu pun arwah dia dah meninggal lah. Jadi masa tu umur dah 30 lebih lah. Jadi masa tu kita obsession di Terengganu, kita cari story semua. Jadi kita pergi jumpa abang ni dekat Terengganu lah. Dia ni orang kata macam orang terlibat dalam perubatan tradisional ni lah. Jadi satu hari dia bawa saya jumpa dia dekat Pekan Kuala Terengganu, dekat satu kedai mamak tu. Sembang, dia macam nak test lah. Dia kata, wartawan Mas Tikal. Okay, bawa sini cincin tu. Ni cincin ni lah ni. Cincin ni dia ambil. Close up sikit, tunjuk. Okay, cincin ni dia ambil. And then masa tu tengah kat kedai minum, kan? Cincin tu dia ambil, dia masuk dalam mulut dia. Lepas tu dia nganga tunjuk,
dia ambil teh tarik, dia minum. Lepas tu dia suruh cek cincin tu ada tak dalam mulut dia. Kita cek lah, tengok kan, dia panggil lah, tengok beli. Okey tak ada bang, tak ada bang. Okey tak ada Lepas tu dia buka kasut, cincin tu adalah kasut dia. Oh, okey. Itu kita buat magic lah. Okey. Magic, Lepas tu tengah lepak tak dia. rasa seram lagi lah. Masa tu tak okey lagi. Lepas tu yang keduanya dia suruh kita buat macam ni. Dia isap okok. Lepas tu dia letak macam abu okok tu kat tangan dia macam ni lah kan kedudukan dia. Lepas tu saya buat macam ni. Lepas tu dia tiup. Bila buka abu okok tu ada kat sini. Oh, Dekat tangan saya. Jadi masa tu live lah dia buat. Lepas tu saya balik rumah dia. Okey. Kat balik rumah dia ni yang menyeramkan sikit ni pasal tentu abang seorang. Seorang je. Dia pun seorang. Jadi kita ada bilik. Dia ada satu bilik macam bilik perubatan lah rasanya kan. Dia buat bilik tu. Lepas tu dia pasang lampu sama-sama. Dia ambil satu cawan kaca. Lepas tu dia ambil, dia cari gambar tapi gambar tak ada. Jadi dia ambil IC saya, dia bubuh dalam cawan tu. Lepas tu dia bubuh cawan tu dalam satu mangkuk. Okey, jarak dia dalam 5 meter macam tu lah dekat kita kan. Dia letak dalam mangkuk keduri tu, letak dalam tu. Lepas tu dia cakap dengan saya, cuba tanya, ada tak orang dengki dengan saya? Contohlah dia suruh tanya kan. Ada Dia tak? suruh tanya dekat mangkuk tu. Mangkuk cawan tu. Okey. Ada tak orang dengki dengan saya? Okey. Kalau ada, gerak 3 kali. Kalau tak ada, gerak 4 kali. Saya pun tanyalah. Bila tanya macam tu, apa yang bergerak tu? cawan tu bergerak dalam mangkuk tu. Tam. Gambar IC 4 kali abang ting tu bunyi IC tu kan dalam tu. Tapi IC tu tak terkeluar. Cawan tu je bergerak. Tanya. Lepas tu 2 kali saya tanya lagi, ada lagi benda, dia pun sama juga. Lepas tu kau dah tengok dia kata kau tengok ni semangat kau, dia cakap macam tu lah. Konon-kononnya lah kan. Lepas tu dia kata okey, ni kita nak bagi kali kedua pula. Lepas tu dia panggil cawan tu, keluar. Cawan daripada mangkuk tu geruk-geruk keluar. Dia bergolek, dia naik sampai ke belakang. Ini bukan cerita tipu tau. Pecah. Tak pecah. Cawan kedui tu. Oh, okey. Tahu tak cawan kedui tu kan? Dia tak pecah. Dia naik, dia bergolek, dia bergolek lah geruk sampai naik belakang ni. Lepas tu dia kata masuk. Tak tahu apa masuk. Lepas tu dia kata, kononnya dia kata semangat lah masuk. Tapi apa masuk. Lepas tu masuk, baru cawan tu jatuh. Dalam cawan tu ada apa? IC abang tu lah. Oh, guling sekali dengan IC? Dengan IC tu. Okey. Wah. Okey. Lepas tu kan, dia naik sampai badan ni. Kita terasa cawan tu dekat sini. Lepas tu dia masuk. Belum masuk je baru dah masuk. Dia cakap macam tu, cawan jatuh dah faham. Lepas tu bawa IC tu kita ambil balik lah. Dia kata, ni simpan IC ni. Okey, simpan. Lepas tu dia bawa keluar satu keris. Keris lama. Ni yang selepas, masih yang sama juga. Dia bawa, lepas tu okey, abang nak tunjuk kau satu lagi, dia cakap. Okey, dia bawa keluar satu keris. Keris tu ada kalimah Allah, ada dia kata ada 99 kalimah Allah lah. Okey lah, fine. Okey, keris. Lepas tu dia letak keris tu dekat dalam mangkuk tadi juga. Keris tu. Lepas tu dia letak keris tu dalam mangkuk. Lepas tu dia cakap ni, keluar. Jadi keris tu gudung. Dia berontak dalam mangkuk tu dan dia terkeluar. Bila dia terkeluar tu dia cakap dengan abang, okey Fiz, baca Fatihah, hembus. Abang duduk bersila ni. Dia duduk bersila kat lantai kan. Baca Fatihah dan hembus kat keris. Tengok bawah pula, ada apa kat bawah. Baca Fatihah dan hembus kat keris tu. Lepas tu baca lah Fatihah, hembus kat keris. Keris tu datang laju. Dia datang macam sup. Kita pun macam ni lah. Tegak? Tak, dia baring macam tu lah. Berbaring macam tu lah. Dia macam menyerit dekat lantai tu kan. Sampai betul-betul depan kita. Lepas tu dia nak suruh abang. Dia kata okey, ni last. Aku tutup mata, kita tutup lampu. Keris ni kat tangan kau tikam aku. Dia suruh abang tikam dia? Dia suruh abang tikam dia, tapi dia tutup mata. Dia tutup lampu gelap. Abang cakap okey, fine. Settle. Tak nak. Saya tak nak cakap. Okey, tak apa bang. Ini kita dah settle. Saya dah cukup bukti dah cakap. Saya dah cukup bukti abang memang terror. Okey, lepas tu dia pun tak jadi lah. Sebab apa risau kan. Kalau dah tutup mata tu lampu, tak abang kena tikam, dia kena tikam masih tak masalah. Dari lepas tu itulah dia cerita semua dia. Itulah antara pengalaman yang kalau dalam Mastika tu dia kata macam mana, tajuk dia bos bagi lebih hebat daripada David Blaine. Orang tua tu lah. Tapi dia pun dah tak ada dah arwah dah. Jadi dia cakap dengan abang satu perkara sebelum balik lah. Dia kata, kau pelik tengok apa yang aku buat dari Fiz, kata kan. Dia cakap pelik juga lah bang, benda pelik-pelik kan. Kau pelik, kau tak pelik janggut kau ni, kau potong tumbuh lagi, kau potong tumbuh lagi.
kuku kita ni kita potong tumbuh lagi. Kita potong tukar tablik. Jadi Terfikir juga benda yang dia tanya tu kan. Jadi ada maksud yang mendalam lah kat situ yang kita boleh tafsirkan dengan berbagai-bagai macam cara penafsiran lah. So cerita tu abang publish keluar. Dalam Mestika. Hit dia, headline dia? Apa tajuk dia, tapi ada nama David Blaine lah. Lebih hebat dari David Blaine macam tu lah. Macam tu lah. Boleh minum Boleh minum. Kita minum dulu. Take 5. Okey. Lagi satu pasal tadi apa tadi? Kita ada Alam Bunian. Abang cakap abang masuk Alam Bunian. Okey, Alam Bunian ni tak tahulah kan. Sebab betul ada certain orang memang boleh nampak. Abang boleh. antara hijab Abang tak nampak? tak nampak tak? Dia macam ni. Dia Alam Bunian ni abang jumpa seorang brother ni lah, abang ni. Abang tak payah sebut nama lah dia kan. Dia tak apalah, abang cakap ni lah, Abang Bakar nama dia. Jadi dia ni boleh, dia mendakwa lah masa tu. Dia kata dia boleh bawa masuk kita masuk ke Alam Bunian. Mana dia pergi ke Guna Ledang contoh, dia baring dengan kita, lepas tu dia perasatkan kemian, kita buka mata je kita dah masuk dalam alam dia. Jadi dia kata kalau tak percaya, dia suruh abang datang interview dia dan dia bawa saksi. Dan dia bawa lah, dia ni kerja government lah. Tapi dia bawa kawan-kawan dia, pegawai-pegawai dia. Abang tak interview dia sangat, abang interview orang yang masuk tu. Dia punya budak-budak dia lah. Termasuk pegawai dia yang masuk dalam semua. Dia orang cerita, dia orang pergi makan kenduri. Dia orang masuk kampung tu macam kampung Melayu kita. Maksudnya makan dekat perkampungan alam. Ada makan semua. Dia ada seorang tu dia masuk kebetulan tengah ada kenduri. Jadi dia pergi makan kenduri. Ini dia yang cerita ni kat abang ni. Jadi makan kenduri, lepas tu dia kata bila dah tersedar keluar balik. Maknanya dah tersedar kan, dah keluar daripada alam tu. Lauk kenduri tu bau lagi kat tangan. Ya ke? Jadi benda-benda macam tu kita rasa macam benar kan. Tapi itulah dia. Benda-benda nama pun misteri kan. Abang yang boleh bawa tu memang dia bawa orang yang willing nak masuk. Ya. Okey. Bila abang keluarkan story tu, ada seorang pembaca ni lah, dia call Mestika, dia kata dia ada check. Cerita ni macam kelakar sikit lah, tapi orang call dulu. Dulu orang call. Orang kata dia kata dia ada benda yang dia nak bawa masuk dalam Alam Bunian. Yang abang kelakar, dia cakap check. Dia nak bawa check masuk nak cash kat dalam. Kita dengar. Check. Kan? Tak benda check nak masuk dalam Bunian. Dia kata dia check Alam Bunian. Abang cakap macam benda ni betul ke orang tua ni kan. Jadi dia pun check datang. Alam Bunian. Bank dia ada bank ke? Ada bank lah. Apa tahu nama dia macam bank ke. Aduh. Ini dengar cerita ni memang macam kelakar. Tapi bagi dia orang serius benda ni. So tak apa. Jumpa terkejut lah. Uish. Ketayak pun tu ni kan. Jadi dia bawa. Okey, bawa lah. Itu dia bawa, abang jumpakan dengan Abang Bakar ni. So dia orang borak. Dia orang set nak pergi masuk Alam Bunian dekat Rincing rasanya. Dekat satu tempat di Semenyih, tak silap abang. Dia kebun kelapa sawit. Jadi masuk kat Rincing tu, so kita pergi dalam pukul 9-10 malam. Tempat tu gelap lah, dengan kena naik dalam hutan kebun kan. Masuk kelapa sawit. Lepas tu tiba-tiba Abang Bakar tu dia letak kemian. Okey, baring. Nak kena baring kat situ pula. Jadi yang abang yang berada yang bawa cek ni, dia bawa seorang dia punya Tok Bomo ke tak tahulah, orang dengan tanjak apa semua. Itu semua dalam Mestika ada benda tu. Memang keluar gambar tu dengan tanjak semua, apa benda semua. Jadi abang post sekali orang tu. Memang orang tu, gambar tu semua ada dalam story tu. Kita nak real ni kan. Jadi abang pun baring lah. Abang sekali baring. Abang sekali sebab dia kata dia nak bawa abang masuk dalam Alam Bunian tu. Experience ni. Okey, so dia duduk kat depan kita berbaring kat depan dia macam tu. Jadi abang sini, yang Tok Bomo, yang orang Tok Bomo tu sini, yang brother tu yang nak bawa cek tu sini. Cek Bunian ni kan. Tapi cek dia tak bawa malam tu. Tu abang angin tu sebab abang nak tengok gambar cek tu. Dia tak bawa pula. Okey, cek tu kat situ. Okey, lepas tu dia puasap. Dia puasap, abang baring lah. Lama dia puasap kemian ni. Kepala kita sakit tau. Sebab bau kemenyan tu ke
Tak, dia Memang abang kepala dia rasa macam sakit? macam berit-berit kan. Tapi lepas tu yang member Tok Bomo ni dia boleh berdengkur pula sebelah. Dia tidur. Dia bercakap macam mana ni tidur boleh kau masuk kan. Dah dekat 15-20 minit tiup. Lala abang pakat tak boleh lah dia kata. Kapur bunian tu jauh dia kata. Tak boleh masuk. Jadi abang bangun lah. Rupanya yang banyak tu semut. Allah. Yang duk sakit-sakit kena rasa gigit tu rupanya semut. Dia semut. Jadi tu satu failure lah. Tapi itu experience dia lah. Tidur pukul 11 lebih 12 lebih dekat dalam ni kan. Masuk orang kata buat kerja gila lah juga masa tu. Lepas tu sampai kita orang punya fotografer seorang tu balik, tiba-tiba dia semut masuk dalam seluar lah. Jadi benda tu dah jadi cerita lucu lah. Tak jadi. Dia tak jadilah masuk, tak rasa lah. Aduh, potong guys. Tak masuk lah. Tapi experience yang alam bunian tu, yang orang yang dah rasa tu memang ada lah. Memang dia rasa sendiri lah dia kata kan. Tapi dia ada cakap tak apa benda yang buatkan faktor-faktor yang alam bunian tu jauh ke macam? oh tak ada. Saya faham je kalau orang cakap nak masuk alam tu kan macam dia ada perantaraan dia macam orang yang bawa dengan orang yang receive, benda yang receive kat alam tu kan. Dia selalunya dia berkawan lah. Dia berkawan. Dia ada maybe kawan. yang kat sebelah sana tu cakap jangan masuk. Tapi mungkin yang sebab Abang Bakar ni dia selalu bawa di Gunung Ledang. Jadi kat Rincing ni mungkin dia tak ada geng ke. Kita tak tahulah kan. Jauh ke apa kan. Jadi dekat Gunung Ledang tu sekejap je. Tahu-tahu buka je dia orang dah masuk. Yang masuk tu bukan seorang. Sekali masuk 3-4 orang. Jadi tapi dia orang masuk tu kira berlainan kampung lah. Faham. Ada ke yang dia cerita pasal alam bunian yang orang hilang ke apa ke? Dia tak ada cerita lah. Tapi macam Sebab dia boleh bawa orang masuk kan. Impossible dia tak boleh bawa orang keluar. Itu ada juga dia orang cerita, maknanya ada pantang-pantang dia. Jangan kau ambil emas. Ada cerita yang Abang Bakar tu cerita dia pergi ke rumah besar ni. Tapi tak boleh bawa keluar lah. Benda tu kita tak tahu kadang-kadang ni alam jin lah. Benda ni alam jin. Jadi kita tak tahu mainan alam jin ni macam ni dia trick kita ke apa ke, kita tak tahu. Tapi yang abang cerita ni adalah berdasarkan apa experience yang dia orang ceritakan pada kita lah. Jadi kita tulis benda ni semua ada dalam Mastika. Ada gambar dia, ada apa. Jadi macam mana pun misteri ni tetap berkait dengan jin lah. Cuma kita tu nak macam mana dengan kita tu kan. Sama ada kita percaya ke, kita tak percaya ke, itu pada diri masing-masing lah. Betul. Tapi memang kena percaya pun sebab memang kita orang Islam kan. Jin tu pun ada. Masalahnya alam bunian abang awal-awal seram, ending dia kelakar. Okay bang, boleh sambung cerita pasal Freemason tu bang. Macam mana abang terfikir nak buat pasal Freemason? How you ada encourage nak cerita pasal benda-benda yang sensitif tu? Tak, dia sebenarnya masa kita bincang editorial meeting tu, sajalah abang lontarkan dalam meeting tu tentang Freemason ni. So editor bos masa tu berminat pula nak buat. Jadi nak buat. Tapi abang cakap benda ni kita takkan temukan kan dalam Freemason ni macam-macam lah kita dengar konspirasi teori tu lah inilah ada orang macam-macam lah memang semualah. Jadi abang cakap kita takkan dapat cerita tu akan tergantung. Sebab orang tak tahu ending dia macam mana. Kita takkan dapat kesimpulan ya atau tidak benda ni. Abang dah cakap benda dah tapi dia nak buat juga, so kita buatlah. Okey. Kebetulan masa tu abang ditugaskan ke Penang lah. Jadi ke Penang untuk cari story termasuk untuk find out tentang pertubuhan Freemason lah. Freemason ni. Maksudnya abang pergi yang kat Penang punya branch lah. Masa tu kita Penang, selain daripada kita nak cari story yang lain, kita main fokus kita nak cari Freemason ni lah. Maknanya isu utama lah orang kata. Jadi abang pergilah dekat dia panggil lodge dia kan. Tempat temple Mason. Dia orang punya tempat ni semua dia orang ada di Penang pun dia orang ada. Jadi abang kebetulan abang minum di bayar lepas masa tu ada satu tempat tu abang minum. Tengah abang duduk seorang-seorang tu, tiba-tiba ada seorang orang tua datang duduk sebelah abang, tapi dia duduk satu meja, dia duduk, dia diam je. Kan, dia macam apa hal orang tua ni duduk tak say hi, tak apa, tak assalamualaikum ke apa, dia duduk, dia termenung tengok TV depan kan. Cakap siapa budak ni kan. Kata abang tegur lah, cik,
Assalamualaikum. Tu dia cakap, Waalaikumsalam. Cik duduk mana? Tanyalah kan. Tanya-tanya dia kata rupanya dia owner kedai. Oh, patutlah dia duduk gambar. Dia owner kedai. Mungkin kedai tu dalam kawasan perumahan. Jadi abang ni mungkin orang luar. Jadi dia nak duduk nak tengok siapa mungkin lah kan. Lepas tu bila abang sembang, dia tanya abang cakap dia wartawan. Abang cakap wartawan. Wah, bila dia dengar wartawan, okeylah. Dia lagi senang lah. Jadi dia lah yang daripada dia lah. Abang korek-korek cerita ni. Dekat sini ada Freemason ni, kat sini dulu di Pulau Pinang memang ada Yahudi duduk di Pulau Pinang. Jadi dia tu yang dia cakap dengan abang. Dia akan bawa abang kepada pada perkuburan Yahudi di Pulau Pinang. Jadi abang pergilah dengan dia pergi perkuburan Yahudi tu di lorong Sultan Zainal Abidin. Jadi dulu lorong ni dipanggil Yahudi Road. Jadi orang Yahudi memang duduk, tapi dia tak okey je, tak ada masalah lah. Okey je. Tapi cuma bila kita dah putuskan hubungan diplomatik dengan Israel masa tu, jadi dia orang keluar, ada yang pergi Filipin, ada yang pergi sana sinilah. Jadi perkuburan Yahudi tu masih ada dekat situ. Jadi masa tu mak abang orang Penang juga. Oh, okey. Tapi abang tak tahu adanya kubur Yahudi kat situ. Tak pernah tahu. Jadi dia bawa, abang pun masuklah. Masuk tengok. Okeylah. Memang ada perkuburan Yahudi dekat situ. Dan cerita tu abang keluar Masika, kemudian Majalah Al-Islam pun ambil follow up benda tu. Kira antara yang barulah masa tu, sebab kita pun baru tahu masa tu tahun 2000 berapa lah, 2004 ke 2005 macam tu lah. So lepas tu abang pergi cari fokus pada Mason ni. Tak susah pun, kita pergi, abang pergi satu cyber cafe. So kita search lah, search. Masa tu cyber cafe lagi. Cyber cafe lagi, dekat phone tak boleh lagi. Phone cikai lagi masa tu kan. Jadi bila search tengok, dia keluar kepala Mason ni, ketua Mason untuk 3 buah negara. Malaysia, Thailand, Singapura, ada di Penang. Kebetulan, benda ni kebetulan. Jadi cek di Penang. Tengok, ini jalan ni, Jalan McAllister. Kat sini. Jadi so abang pergi, abang call lah. Abang call dia ni ada klinik, dia doktor. Abang call dia punya tu? Call klinik dia. Okey. Dah dapatkan dekat web ada. So abang call klinik dia. Abang cakap, can I speak to Dr. Nagri, macam tu lah. Cakap, dia busy lah ni kan. Cakap, saya wartawan daripada Mestika. Saya cakap, saya boleh tak saya bercakap dengan dia sebab saya nak interview dia kan. Lepas tu dia pass lah. Kira kerani klinik dia lepas. Cakap lepas tu dia tak nak. Dia kata, sorry lah Mr. Hafiz, I'm quite busy now, patient banyak semualah kan. Lepas tu cakap, sir, it's about Freemason. Cakap, nak interview pasal Freemason. Okay, you come now. terus dia suruh abang datang je. Jadi abang ayat Freemason tu je abang terus boleh masuk? Terus. Lepas tu, okay, you datang sekarang, dia kata. Lepas tu abang pun ni settle, carilah alamat, pergi, dapat ini dia punya klinik lah. So kita masuk, kita pergi kat kerani tu, memang ada patient lah, tengok ada patient kan. Kita masuk, cakap dengan kerani perempuan tu, cakap, Kak, saya daripada Mestika, saya nak jumpa doktor lah, nak interview lah. Okay, you masuk sekarang. Terus masuk. Jadi patient kena tunggu sekejap lah. Jadi abang masuk. Jadi abang interview lah. Abang tanya dia tentang segala benda yang kita tahu kan. Kita duk dengar kat YouTube lah apa. Masa tu kan teori konspirasi banyak kan dekat YouTube ni kan. Jadi abang tanya dan dia memang nafikan lah semua. Apa memang, yang dia nafikan? Dia nafikan cerita semua. Memang tak apa? Tak, dia nafikan lah. Maksudnya dia nafikan tentang penglibatan dengan ada Yahudi dalam tu lah. Kononnya Illuminati lah, kerja-kerja jahat lah, apa benda lah. Dia cakap Freemason ni adalah sekular punya pertubuhan. Kan? Jadi pertubuhan sekular, kita ada di sini. Jadi dia kata apa yang dengar dalam internet tu benda yang tak benar kan. Memang dia kata ada rahsia, ada ni. Cuma rahsia tu rahsia dia orang. Bila dia orang buat, memang kita tahu Mason kalau buat meeting dia akan tutup semua pintu kan, dengan tingkap-tingkap dia jadi. Betul. Jadi benda-benda tu menimbulkan syak wasangka kita lah. Jadi dia explain ke abang itu ini walaupun lah kita tak tahu dia cakap betul ke ataupun orang ni cakap betul lah, sebab kita tak ada proof. Betul. Kita tak boleh nak tuduh orang tanpa bukti yang nyata, walaupun ada orang cakap dia boleh dapat, dia adalah Mason punya orang dulu buat ni, tapi tak ada yang konkret. Tak ada yang konkret. Jadi
Jadi benda tu okey, dah situ dah settle. Dia yang abang interview tu adalah dia ketua kepada dia panggil kalau Mason ni 33rd degree master. Macam itulah dia punya level, dia punya level lah, dia level dia. Jadi dia ketuai Singapura, Thailand dan Malaysia lah. Jadi doktor tu okey, baik je. Dia menjawab soalan kita, tak ada emo, tak ada ni, baiklah dia. Lepas tu okey fine. Okey abang pun balik kita buatlah story tu, debak semua story tu. Ada follow up. Makna bos nak follow up lagi. So kita follow up dekat PJ. Dekat Freemason KL lah, Selangor. Tapi tu kecil kan? Kecil. Tapi yang ini kita masuk. Oh, masuk. Masuk dalam. Abang Zulkarnain, Abang Zul dengan Abang Syahidan ni, kita 3 orang kan pergi. Masa tu dia punya situ Sir Lodge tu Henry nama dia, silap abang. Tapi okey lah abang tu, dia orang Cina kan, tapi dia baik je. So kita cakap kita nak masuk dalam semua, kita nak pergi tengok tempat ritual dia orang apa benda. Kita masuk, dia bagi kita masuk. Kita lepak kat kafe dia. Kafe dia memang eksklusif lah. Dia semua sudu dia pun ada logo Mason. Dia memang very eksklusif lah. Kursi dia kayu jati ada. Memang ya pertubuhan yang lama dan mungkin pertubuhan yang kaya kan. Jadi dia bagi kita masuk. Okey. Kita masuklah. Orang kata ada checkered floor tu kan, yang dia orang gambar. Lepas tu ada tiang 2, ada kursi. Dia ada kursi kayu lama lah. Macam kiri dekat kanan. church semua tu lah. Macam dekat church, macam dekat mahkamah lama tau. Okay, Style dia macam kita tengok apa Pirates of the Caribbean ni kan. Just style macam tu lah. Jadi ada 2 kursi kat depan. Tiang macam ni, 2 kursi kayu. Tepi ni semua macam ada kursi panjang. Tengah tu checkered floor. Dan tepi ni ada tempat angkat sumpah. Tempat angkat sumpah dia macam mana tu? Dia ada stand lah, stand kayu. Stand kayu tu. Okey. Sebelah kanan Quran, sebelah kiri Bible. Oh, maksudnya ada Jadi, orang Islam jugalah dalam. Dia nak masuk Freemason ni, kita tak boleh atheist, kita tak boleh free thinker, kita kena percaya adanya Tuhan. Adanya satu kuasa. Ada agama lah maksudnya orang yang dia ada agama ke tak ada agama, tapi dia kena percaya ada God, ada Tuhan. Okay, faham. Jadi itu Freemason tu. Jadi dia cakap okey, lepas tu dia orang terangkan kalau orang Islam masuk dia akan sumpah pakai Quran. Pegang Quran. Kalau orang Kristian dia akan pegang Bible. Macam itulah. Jadi dia layan kita pun baik, dia pergi penerangan. Tak lama lepas tu pun siap bagi kita orang stiker lagi, suruh pakai kat kita. So kan. Jadi lepas tu okey settle lah, kita orang pun balik. Dan lepas tu History Channel ke Discovery Channel ke apa lupalah. Lepas tu dia orang Freemason ni keluar dekat satu episod khas. Dia orang cerita habis apa benda yang dia orang buat ritual tu, kenapa ada sekian watak-watak ni, kenapa ni, habis lah dia orang cerita. Jadi bermakna kerahsiaan yang menjadi selama ni apa ritual yang dia orang buat semua tu kan, yang dikaitkan dengan setan lah apa tu, jadi dia orang dah lebih berterus terang nampaknya Mason ni. Mason ni dia ada 2, Scottish Rite dengan England Rite lah. Maknanya yang England tu dia belah England lah. Dia ada Scotland juga. Dia ada dua ni lah. Jadi benda tu maknanya macam seolah-olah dia dah terbuka. Mason dah tak ada sorok-sorok. Tapi apa yang dikatakan dengan agenda itu, agenda ini, kita tak pasti. Pasal orang yang terlibat dengan Mason memang orang terdiri daripada golongan-golongan berpengaruh, pemimpin negara. Benda tu kita tak nafi, tapi kita tak boleh nak cakap benda tu setan lah itu, sebab kita tak ada proof, tak ada. Kalau kita tengok teori konspirasi pun, nama pun teori konspirasi. Kita tak sekadar mungkin teori orang marah lah dengan kita, cakap ini mesti agaknya tata Freemason dah bayar dia ke apa. Tak, tapi ini secara orang kata adil lah, pemikiran nasional lah adil. Kecuali kau pernah terlibat, kau pernah duduk, ada pengakuan betul, itu kita cerita lain. Tapi macam saya dah jumpa orang tu, dia memang lah orang cakap alamak takkan dia nak cerita. Betul lah tu. Betul lah. Tapi dia cerita apa yang kita cerita lah. Kita cerita apa yang dia cerita lah. Dengar dah abang nampak. Dan kita dah masuk tempat ritual dia, ada Quran, ada Bible. Takkan kita nak datang baru dia nak buat semua benda-benda tu untuk konon-konon nak berlakon dengan kita. Tak ada. Jadi benda tu okey lah, konspirasi. Kalau ada tinggal teori, konspirasi lah. Sampai hari ni kan. Dia macam tu lah. Dan story tu pun tak habis. Maknanya kita tergantung juga lah macam cakap tadi tu. Faham.
So masa abang masuk tempat ritual dia, ada angkat sumpah semua tu kan, time tu memang tak ada orang aktiviti apa-apa dalam Tak ada, tu? tak ada. Memang kosong? Kosong. Jadi kami datang pun dalam pukul 3, pukul 4 masa tu. Dan masa kami nak belah tu dalam pukul 7. Dekat 6.30, 7 baru start. Oh, Kereta rupanya dia orang ada gathering kot malam tu, kami tak tahulah kan. Tapi dah penuh lah dekat lodge di PJ, tak apa lupa kat mana tempat dia. Tapi di PJ tu dah penuh lah. So dia memang akan berkumpul masa Abang time tak macam pasti, tu abang lah. tak pasti. Tapi pada waktu tu petang-petang tu dia orang mungkin dia orang ada gathering harian ke ataupun weekdays ke, kita tak tahu kan. Kita pun tak tahu dia punya ni. Dan abang pun dia orang bagi apa dia panggil invitation card installation Dr. Nagri itulah. Yang abang jumpa di Penang dulu tu. Gambar dia pun ada dekat PJ pasal dia sebab jaga dia dekat- 3 negara. dekat Malaysia kan. Faham. Jadi installation card tu pun dia bagi untuk mana dia bagi abang tengok. Dia bagi kat abang pun benda tu, apa invitation card tu kan. Terus Dr. Nagri punya installation sebagai apa 33rd degree master tu kan. Jadi itu kira satu bagi abang tu satu kenangan lah. Orang lain cerita, kita pergi jumpa sendiri kan. Kita tanya sendiri, kita masuk sendiri tempat dia, kita tengok sendiri tempat tu. Jadi abang tutup buku lah. Faham. Kita nak cerita dah, lebih-lebih kita dah masuk semua, kita tak tahu. In depth kalau kecuali kita masuk. Tapi masa abang masuk tu tak ada bulu roma beremang ke apa ke? Biasa Memang je. totally normal lah, tapi Bos abang siap duduk lagi kat kursi Eksklusif lah. dua depan tu kira macam king apa tu kan. Duduk goyang. Best juga kursi ni saya cakap tu. Jadi tak ada apa yang tak adalah yang meremang bulu roma ke, skeptikal ke, tak ada. bunuh-bunuh orang. Tak ada. Duduk dekat punya kafe. Tapi kafe dia memang abang memang pujilah dia punya tempat kafe mewah, menunggu tu. canggih lah, Memang macam tu. Faham? Okay. Cukup pasal tu, kita nak closing lah kan. Lama dah abang kat sini, beku kat sini, sejuk. Okay. Kita bagi last lah kan. Apa pandangan abang dekat wartawan sekarang? Apa abang rasa yang diorang patut improve, apa yang patut diorang bawa? Yang abang rasa sepatutnya daripada zaman abang tu, diorang bawa sampai sekarang. Dia wartawan tu bagi abang dia Pegangan kena ke apa kekalkan. Kita jangan nak cari publicity sangat lah kan. Dia macam kadang-kadang kita tengok kadang-kadang wartawan pun sekarang dah terlalu nak expose pula. Kadang-kadang lebih daripada artis pula ke apa kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena kekalkan kita punya idealism perjuangan tu. Wartawan ni sebab apa Samad Said macam tu? Sebab apa yang macam ni? Sebab apa dulu Suisak? Dia menjadi suara kepada rakyat. Dia menjadi pencetus idea kepada kebaikan ummah kan. Jadi kita maintain lah benda tu. Kekalkan benda tu kan. Kalau kita nak bercakap, biar bercakap untuk membentuk ummah. Jangan kita abang tak tahulah, tapi yang kita tengok sekarang ni terlalu mencari publicity, nak glamour pun dah kadang-kadang bersaing pula dengan hati-hati pun nak berglamour, dia pun nak glamour juga. Jadi benda-benda tu bagi abang tu terpulang lah masing-masing lah kan. Tapi bagi abang kita kena kekal lah kepada idealisme perjuangan yang asal dalam bidang kewartawanan. Basically wartawan ni adalah platform untuk rakyat bersuara, netizen. Betul? Dia meluahkan, menyampaikan apa isi hati rakyat. Betul. Orang-orang macam Tok Kenali dulu pun dia memang mengajak Tok Kenali dulu jadi editor pengarang kepada pengasuh. Dia syorkan supaya di setiap daerah ada surat khabar sebagai penyampai, sebagai untuk menyampaikan maklumat masa tu kan. Jadi kekalkanlah perjuangan yang asal tu kan, begitulah. Okey. Saya rasa tu je kot sampai episod kita GVV Lifestyle hari ni. Terima kasih Abang Hafiz. Okey, sama-sama. Saya harap abang tak kekok lepas ni jumpa kita orang lagi Tapi lepas ni abang ada cerita-cerita lagi seram nak bawa kita kan, boleh datang kat podcast kita yang kita boleh share dekat diorang semua. So korang jangan lupa like, share dan jangan lupa tekan button subscribe kat YouTube GVV Lifestyle Podcast Studio. Bye bye. Lu lambat, lu tinggal.